Ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, khusus kepada hadirin wa hadirat Allah yang mengikuti pengajian ARG dan juga Majlis Salim Aldo. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang pembahasan takwil, yang mana kita akan masuk tentang status takwil. Jadi takwil ini apakah betul hanya khalaf atau tidak? Jadi kita dah sebut beberapa isyarat bahawa ulama salaf itu kafir dan ulama khalaf itu takwil. Tapi apakah ini berarti takwil itu memang tidak wujud sama sekali zaman salaf? Maka muallif berkata metod takwil sebenarnya sudah ada di zaman sahabat. Jadi zaman sahabat tu takwil tu dah wujud. Contoh dia Al-Amidi berkata, wa idza urifa makna ta'wil fa huwa maqbulun ma'mulun bihi idza tahaqqaqa bi syurutihi. Walam yazal ulama'ul amsari fi kulli asrin min ahdi sahabati ila zamanina amilina bihi min ghairi nakirin. Jadi Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam dia, jadi itu kitab usul fiqh dia 4 jilid, dia sendiri menetapkan bahawa ketika diketahui makna takwil, fahuwa maqbulun, maka dia diterima, wa ma'mulun, fahuwa maqbulun ma'mulun, iaitu diterima dan digunakan atau diamal dengannya. Idza tahaqqaqa bi syurutihi, jika telah nyata terpenuh syarat-syarat. Jadi syarat-syarat dia cukup, maka dia diamalkan. Walam yazal ulama'ul amsari fi kulli asrin min ahli sahabat. Dan ulama, jadi ulama kota amsar fi kulli asrin, dalam setiap masa, min ahli sahabati, dimulai dari era sahabat, ila zamanina, sampai ke era kita, amilina bihi, iaitu semuanya beramal dengannya, bin ghairi nakirin, dengan tanpa ada pengingkaran sama sekali. Jadi ini adalah syahadah yang diberi oleh dakwaan yang diberi oleh Syekh Imam Al-Amidi. Adapun di antara ulama yang menolak takwil adalah Imam Ibn Qadamah dan juga Imam Ibn Taymiyah. Tapi keduanya mempunyai definisi dan metodologi yang berbeza apabila berinteraksi dengan sifat mutasyabihat. Di antara perbezaan yang jelas, kalau Ibn Qadamah masih menerima majaz, sementara Ibn Taymiyah menolaknya dalam Al-Quran. Spesifiknya dalam nas-nas sifat. Dan itu dapat kita bandingkan dari definisi zahir menurut keduanya. Kerana definisi itu dah berbeza. Dengan macam ni, dengan begitu, sangat tidak objektif saat ada yang menolak takwil secara mutlak dengan berhujah dengan ucapan Ibn Qudamah. Jadi tak objektif lah, sebab definisi yang dah berbeza, bila dia tolak takwil, kita todong dia, itu tolak takwil. Ini yang terjadi banyak. Jadi kalau adik-adik terutamanya yang mengkaji turas, jadi jangan jadi macam Wahabi yang suka memesongkan macam ni. Jadi dia ambil kaul, dia potong, dia buatlah klaim, ini buktinya mazhab ni mengatakan macam ni. Contohnya dalam mazhab Syafi'i jelas berfatwa tentang masalah istighosah dan lain-lain, lalu mereka potong-potong ibarat, kononnya ulama Syafi'iyah sebenarnya menolak. Tak boleh. Contoh dia mengklaim bahawa ulama Syafi'iyah sebenarnya menolak talafuz bin niat. Dan dia ambil ibarat, dia cuba, kalau bahasa kami di pondok, adalah cuba untuk memperkosa ibarat supaya ikut kehendak kita. Itu tak boleh. Dan ini terjadi di dalam teks ataupun turas mazhab Maliki, yang mana mereka tulis tentang juhudnya ulama Malikiyah menolak kuburiyyin. Contoh dia.
Lalu padahal mazhab Maliki jelas tak ada masalah ziarah kubur. Lalu mereka ambil, mereka potong-potong ibarat tersebut sehingga sesuai dengan cita rasa mereka. Dan ini terjadi di Maghrib. Lalu of course ulama-ulama besar di Maghrib, alhamdulillah, di kalangan ulama-ulama dan juga Kementerian Wakaf, of course menjelaskan kebatilan ataupun kita panggil, nak kata tahrif tak boleh juga, sebab tahrif tu berarti restoration. Restoration tu contoh dia contoh dia kufur ditulis contoh dia tafakkur takafar. Contoh dia tafakkur jadi takafar. Ini adalah tahrif, sesat. Bukan tahrif, dia itu memalingkan lafaz, mendistorasi. Itu adalah tidak boleh diterima. Tapi yang mereka lakukan adalah cuba mengambil ibarat tersebut, mereka tak tukar lafaz, tapi mereka potong uslub lafaz tersebut memiliki makna yang mereka kehendaki yang berbeza dengan makna yang sebenar. Ini tak boleh. Ini adalah sejenis daripada tahrif, tapi bukan dengan tabdil, tapi dengan cara membawa pembaca membaca di sisi yang lain. Dan ini pernah terjadi terhadap kononnya mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i sendiri yang mengharamkan tahlil. Ini jelas-jelas salah, kerana kalau diteliti mereka salah faham. Dan banyak buku karya yang telah menerangkan perkara tersebut. Jadi ini kita kena faqih dalam membaca turas. Kena faqih dalam membaca turas. Okey. Dengan begitu sangat tidak objektif saat ada yang menolak takwil dengan secara mutlak langsung menggunakan kalam Ibnu Qudamah. Ni Ibnu Qudamah menolak takwil. Kena tengok dulu dia masih menerima majaz, dia masih tafwid. Jadi jangan samalah macam ulama menggunakan kalam Imam Ibnu Abdul Bar Al-Qurtubi. Dan Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan, Ibnu Qudamah berkata zahirul lafzi huwa ma yasbiqu ilal fahmi minhu haqiqatan kana aw majazan. Zahir lafaz adalah apa yang segera datang pada pemahaman lafaz, baik itu hakikat atau majaz. Itu. Dan Ibnu Qudamah dalam mendefinisikan zahir ini berbeza dengan majoriti ulama. Sebenarnya Ibnu Qudamah tidak menolak majaz jika itulah makna zahir dari nas. Itu maksudnya. Kerana zahir lafaz menurut Ibnu Qudamah boleh sahaja maknanya yang majaz dan boleh saja hakikat. Dan apabila zahir lafaz tersebut menunjukkan makna majaz, maka tidak boleh lagi ada penolakan takwil menurut Ibnu Qudamah. Hanya saja beliau tidak mahu menyebut zahir majazi. Makna zahirnya berupa majaz tersebut sebagai takwil. Sementara itu takwil menurut Ibnu Qudamah adalah at-ta'wilu sarful lafzi an zahiri. Takwil adalah memalingkan lafaz dari zahirnya. Jadi itu definisi dia. Jadi takwil adalah sarful lafzi an zahiri. Tapi kalau zahirnya membawa kepada makna majaz, itu bab lain. Jadi ini kena faham. Takwil dengan qarinah nas atau qarinah lughawiyah memang itulah zahir. Jadi kalau takwil itu atas dasar adanya qarinah, maka tak ada masalah. Dan yang seperti itu tidak disebut takwil menurut beliau. Jadi bagi beliau itu bukan termasuk takwil. Meski menurut ulama yang lain disebut takwil. Tapi definisi ulama lain pula mungkin itu dipanggil takwil juga, kerana takwil juga memiliki makna tafsir, takwil juga memiliki makna iaitu sarful lafzi minal makna al-awwal ila al-makna al-thani, dari makna yang primer kepada makna yang sekunder. Okay. Disebut takwil atau tafsir atau hakikat. Dan nama sekadar nama tanpa ada pengaruh apa. Ala musyahada bil asari ba'da fahmil ma'an. Dari ini sebenarnya yang ditolak Ibnu Qudamah bukan mutlak takwil, tetapi takwil yang tercela, iaitu takwil mazmum. Jadi takwil mazmum yang kita tolak. Samalah ulama Asy'ariyah pun menolak takwil mazmum. Okay. Kerana jika takwil tersebut sahih dan itulah makna zahir dari nas menurut beliau, maka beliau masih menerimanya dan tidak menyebutnya sebagai takwil.
Beliau menulis fa in qila faqad ta'awwaltum ayatin wa akhbaran faqultum fi qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum ay bil ilmi wa nahwi hadha wa nahu hadha min al ayati wal akhbar wa nahwi hadha min al ayati wal akhbar fayalzamakum fayulzimukum ma lazimna kulna nahnu lam nata'awwal syai'an. Itu maka mewajibkan kepada engkau apa yang wajib bagi kita untuk kita katakan nahnu lam nata'awwal syai'an, iaitu kami tidak mentakwil sesuatu apapun. Lepas tu wa hamlu hadhihi al-lafzat ala hadhihi al-ma'ani laysa bita'wilin bi anna ta'wila sarful lafzi adh-dhahiri. Menanggungkan lafaz-lafaz ini, mengikut makna ini, bukanlah dipanggil dengan takwil kerana takwil itu adalah memalingkan lafaz dari zahirnya. Wa hadhil ma'ani, adapun makna-makna ini hiya adh-dhahiru, dia adalah yang zahir min hadhil alfaz, daripada lafaz-lafaz ini, bidalilin, dengan dalil annahu al-mutabadir ila al-afham, yang inilah yang terlintas pada kefahaman minha, daripada. Garis bawahnya, jadi inti dia, ulama yang menolak takwil sebenarnya hanya penolakan saja tetapi isinya tidak. Jadi dia menolak saja tapi bukan isi dia. Atau mudahnya mereka khilaf dalam perbezaan lafaz yang tidak sampai khilaf pada hakikat. Adapun ucapan Ibnu Qudamah, wa ammal ijma'u fa inna sahabata radhiyallahu anhum ajma'u ala tarki ta'wili bima dzakarnahu anhum wa kadzalika ahlu kulli asrin ba'dahum wa lam yunqal at-ta'wilu illa al-mubtadi'in aw mansubin ila bid'atin. Adapun ijma', maka sahabat radhiyallahu anhum sepakat meninggalkan takwil dengan apa yang aku sebutkan. Bima dzakarnahu, dari mereka. Begitu juga ulama setiap masa setelah mereka. Takwil tidak dinukilkan kecuali dari ahli bid'ah atau yang dinisbahkan kepada bid'ah. Jadi lalu dia explain seperti ini. Jadi sekarang maksud dia macam mana? Maksudnya adalah takwil tanpa qarinah seperti yang telah dijelaskan. Jadi isu dia adalah masalah takwil yang tanpa qarinah. Okey. Tetapi bagaimanapun, penolakan takwil dengan definisi seperti itu menimbulkan kesalahan pemahaman dari beberapa kalangan. Takwil yang seperti ini menimbulkan beberapa kesalahpahaman dari beberapa ulama. Dan itulah yang terjadi. Dan ini, this is what happening. Mereka menuduh takwil bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sementara definisi zahir menurut Ibn Taymiyah, zahirul kalami huwa ma yasbiqu ilal aqli as-salim minhu liman yafhamu bitilkal lughah summa qad yakunu dhuhuruhu bimujarradil wad'i wa qad yakunu bisiyaqil kalam. Ini seperti yang pernah saya baca ibarat di awal, zahir kalam adalah apa yang segala hadir dalam akal yang sihat bagi yang faham lughah. Okey. Kemudian zahir tersebut boleh kerana dari asal penciptaan bahasanya dan terkadang dari turutan kalam. Meski pengertian ini sekilas nampak hampir mirip dengan pengertian Ibnu Qudamah, tetapi sebenarnya berbeza. Kerana dari awal Ibnu Taymiyah menolak majaz dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran bagi dia tidak ada majaz sama sekali. Padahal takwil adalah bahagian daripada majaz. Tetapi Ibnu Taymiyah selalu kontraproduktif. Iaitu dia kontradiktif lah dalam masalah sifat ini. Oleh kerana itu ketika ulama mengatakan bahawa majaz boleh saja masuk dalam Al-Quran, pekagum Ibnu Taymiyah mencuba takwil ucapan tersebut bahawa maksudnya adalah selain dalam ayat sifat. Akhirnya dia terasa palingkan. Padahal ulama apabila kata ada majaz dalam Al-Quran termasuk dalam ayat sifat. Okey, sekarang salafi dan takwil. Ketidaksetujuan salafi terhadap takwil atas ayat dan sifat dan hadis sifat berpenghujung pada penolakan terhadap akidah ulama yang pro terhadap takwil. Meski demikian, jika kita teliti dengan lebih,
kita akan menemukan sikap tidak konsisten mereka dalam masalah takwil. Dan faktanya ditemukan ucapan-ucapan mereka yang entah sedar atau tidak juga melakukan takwil. Bahkan ketidaksetujuan mereka terhadap takwil menjelma menjadi penolakan terhadap kredibiliti ulama-ulama besar yang telah diakui. Dr. Saleh Fauzan, ulama salafi yang selalu menjadi rujukan, menuduh Al-Hafiz Al-Khattabi, Al-Hafiz Baihaqi, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani tidak percaya dalam penukilan lantaran mereka pro terhadap takwil. Malah dia berkata, tengok ni mereka sendiri tak jelas. Ma nasabahu al-Baihaqi ila al-Imam Ahmad lam yasbut an wa lam yuwathiqhu man wa lam yuwathiq atau lam yuwathaq iaitu min kutubihi atau kutubi ba'di ashabi wa dhikrul Baihaqi lidzalika la yu'tamadu li anna al-Baihaqi rahimahullah indahu syai'un min at-ta'wil sifat fala yuthaqu bi naqlihi fi hadha al-bab li'annahu rubbama yatasahalu fi an-naql. Apa yang dinisbatkan Al-Baihaqi kepada Imam Ahmad tidak sabit dari beliau dan tidak dikuatkan dari kitab-kitab beliau atau kitab-kitab sebahagian dari murid-murid. Penyebutan takwil Imam Ahmad tersebut oleh Al-Baihaqi tidak dapat dijadikan pedoman lantaran Al-Baihaqi rahimahullah mempunyai takwil sifat. Hanya sebab Imam Baihaqi takwil sifat ditolak, maka tidak boleh dipercayai atau dipercaya nukilannya dalam masalah ini kerana terkadang beliau tasahul mempermudah dalam penukilan. Bukan dalam taqibat ala kitab salafiyah. Okey. Al-Hafiz Ibn Hajar awwala ad-dahaka dahak ni kita wala birrida wal Hafiz rahimahullah muta'affir bil madhhab al-Asy'ariyah fala ibrata bi qawlihi fiha. Dia cakap lagi dalam kitab yang sama. Jadi dia rad, dia tajrih Imam Ibn Hajar Al-Hafiz. Imam Ibn Hajar Al-Hafiz Al-Asqalani. Sebab tu saya kata ahli sunnah wal jamaah atau umat Islam di Malaysia ni kena tipu. Kena tipu dengan Wahabi kat luar sana. Bahaya. Bahaya. Jadi mereka ni sampai Imam Ibn Hajar pun mereka mengrod, tolak. Al-Hafiz Ibn Hajar mentakwil dahak dengan ridha. Al-Hafiz rahimahullah terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, mazhab al-Asy'ariyah. Fala ibrata bi qawlihi, maka ucapannya tak boleh dianggap sama sekali. Tidak ada anggapan sama sekali. Fi hadza dalam masalah. So masih ke nak dengan mereka ni? Ni pertanyaan, masih ke nak? Yang jelas-jelas ulama-ulama besar pun mereka kencing habis. Mereka tolak habis. Al-Khattabi rahimahullah mimman yata'awwaluna sifati fala i'tibara bi qawlihi wala hujjata bi ra'yihi wa lahu ta'wilatun katsiratun wallahu ya'fu anna wa anhu. Al-Khattabi rahimahullah adalah termasuk dari ulama yang mentakwil sifat. Maka ucapannya tidak dianggap dan tidak boleh dibuat hujah pendapatnya. Beliau mempunyai takwil-takwil yang banyak. Semoga Allah mengampuni kita dan beliau. Hadirin wa hadirat Allah. Sampai macam tu. Imam Khattabi ni rod. Okay. Lihat bagaimana sikap mereka terhadap ulama besar dan hufaz hadis. Bahkan salah satunya adalah Amirul Mukminin dalam bidang hadis, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Susah tuduhan macam ni. Macam mana boleh nak terima? Jangan tertipu. Kita di Malaysia adalah dari sekian lama, sejak awal Islam masuk, adalah berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada teori Maturidiyah dulu yang masuk atau teori yang mengatakan Asy'ariyah dulu yang masuk. Tak ada masalah. Tapi ini hakikat dia. Ini kena faham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Ya, tapi di sisi lain kerusakan mereka diperlihatkan. Dan berikut ini adalah data di mana mereka juga tidak konsisten dalam mengikuti kaedah anti ta'wil. Bukti dia mereka tidak konsisten dalam mengikuti kaedah anti ta'wil. Imam Ibn Utsaimin dalam hadis doa terdapat kalimat. Jadi mereka pun juga kadang-kadang ta'wil juga. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Wahai Allah, engkau adalah maha awal, maka tidak ada sesuatu sebelummu. Engkau adalah akhir, maka tiada satu yang setelahmu. Engkau adalah maha zahir, maka tiada sesuatu yang di atasmu. Dan engkau adalah batin, maka tidak ada yang di bawahmu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat tansih terhadap Allah dari zaman dan tempat. Yang keduanya adalah makhluk. Dan itu boleh diketahui dari ucapan Al-Baihaqi saat menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat. Tetapi lihatlah bagaimana Ibn Utsaimin mentafsirkan zahir dan batin dalam hadis ini. Az-zahiru minaz-zuhuri wa huwa al-qulub. Al-batinu kinayatun an ihatatihi bi kulli syai'in. Walakin al-ma'na annahu ma'a ulwihi fa huwa batinun. Fa'uluhu la yunafi qurbahu. Azza wa jalla fal batinu qaribun min ma'nal qarib. Zahir adalah dari akar kata zuhur dan maknanya ulu, tinggi. Dan batin adalah kinayah dari meliputi, an ihatatihi, daripada meliputinya Allah terhadap sesuatu. Okey, akan tetapi maknanya bahawa Allah bersamaan dengan ulu dan dia juga batin, maka ulunya Allah tidak menafikan kedekatan Allah Azza wa Jalla. Maka al-batin adalah dekat dengan makna qarib. Dan kitab Muhadarat As-Sunniyah. Jadi, mengapa saat memaknakan lafaz zahir, dia memperlakukan zahirnya pada lafaz batin tidak. Jadi, malah memilih untuk ta'wil. Fahuwa batin fa'uluhu la yunafiku. Ini itu maksudnya. Fal batinu qaribun min makna qarib. Qaribun min makna qarib. Zahir wal batin. Qarib pula. Ini contoh dia. Apa kerana hadis ini tidak mampu dijawab sebagai hujah penafian tempat bagi Allah? Yang kedua, ulama Salafi juga iaitu Abdullah Jibril. Kita akan melihat lagi takwil Salafi dan sikap tidak konsisten. Contoh dia. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wal ma'na bi mar'an minna wa la taghibu 'anna wa laysa al murad annaka bi dakhili a'yunina. Wa qad ja'at as-sunnatu bi isbati 'ainaini lillahi ta'ala yuhziru bihima kama fil hadis as-sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna rabbakum laysa bi'a'ma. Yani anna lahu 'ainaini salimataini min al-umar. Tajri bi'ayunina al-makna annahu sayahfazuha wa sayuharrisuha wa man fiha wa suatu tasna'a ala ainai al-makna saturabbi ala mar'an minni. Arti ayat, sabarlah terhadap hukum rohmu, sungguh dirimu dalam ayun kami. Maknanya adalah dengan pengawasan kami, kamu tidak akan ghaib dari kami. Maksudnya bukan engkau masuk dalam mata-mata kami. Dan sunnah datang menetapkan sifat ainai bagi Allah Ta'ala yang dengannya Allah melihat sebagaimana dalam hadis sahih bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Tuhanmu tidak buta sebelah. Maksudnya adalah Allah mempunyai dua ain yang sehat dari buta sebelah. Artinya perahu berjalan dengan ayun kami. Maknanya Allah hendak menjaganya dan orang-orang dalamnya.
Artinya supaya kamu terdidik atas ain kamu. Maknanya adalah kamu akan terdidik atas pengawasan dari kami. Boleh buka dalam At-Ta'liqat Az-Zakiyah. Terlihat takwil yang sangat jelas dari Abdullah bin Jibril. Bahkan jika kita membaca kelanjutan ucapan beliau, kita akan melihat sikap yang paradoks, yang bertentangan, ta'arud. Iaitu celaan dia kepada yang mentakwil sama seperti yang dia lakukan. Okay. Sekarang, cuba tengok kalam Imam Ibn Taymiyah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qurbu dhawatil malaikati wa qurbu ilmi Allah Ta'ala. Imam Ibn Taymiyah pun takwil. Imam Ibn Taymiyah pun takwil. Nanduk. Iaitu kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Adalah dekatnya zat-zat malaikat dan dekatnya ilmu-ilmu Allah. Dalam kitab Majmu' Fatawa Imam Ibn Taymiyah. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Aqrab dimaknakan atau ditakwil dengan makna tadi. Juga takwil beliau. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa innal baqa'a wajhihi al-mudwa bil jalali wal ikram wa baqa'u dzatihi. Firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka baqa'nya wajah Allah yang dihiasi dengan jalal dan ikram adalah baqa' zatnya. Boleh buka dalam Majmu' Fatawa juz 2 Sahifah 3434. Termasuk takwil terhadap fasamma wajhullah dengan kiblat Allah. Iaitu fasamma wajhullah, iaitu dengan kiblat Allah. Boleh buka dalam Fatawa juz 2 page 249. Kerana mengikuti Imam Mujahid dan Imam Asy-Syafi'i. Adapun mendakwa Ibn Taymiyah dan Salafi yang membelanya bahawa wajah bukan termasuk sifat, maka ini adalah hujah yang sangat lemah. Kerana masalah terpentingnya terletak pada boleh takwil dan tidak. Selain juga banyak ulama salaf yang menganggapnya sebagai sifat Allah. Anehnya, Ibn Qayyim Al-Jauziyah justru mengakui sebagai sifat Allah. Beliau berkata, wa anna lahu wajhan kama qala Allah kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ibn Qayyim justru mengakui dia adalah sebagai sifat. Okey. Bukan kiblat. Okey. Sebenarnya masih ada beberapa pendapat Ibn Taymiyah yang juga memperlihatkan atau menzahirkan dengan makna takwil. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Qala Allah Azza wa Jalla wa kana Allah bi kulli shay'in muhita. Wa laysa al-muradu min ihatatihi bi khalqihi annahu kal falaki. Wa innama al-muradu ihatatu 'izmatihi wa si'ati ilmihi wa qudratihi. Allah Azza wa Jalla berfirman, artinya Allah meliputi segala sesuatu yang dikehendaki dengan meliputi makhluknya. Bukanlah bahawa Allah seperti cakrawala, akan tetapi yang dikehendaki adalah keagungannya yang meliputi keluasan ilmunya dan kudrahnya. Boleh buka Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dianggap akidahnya berfahaman seperti Ibnu Taymiyah. Nampak? Padahal iaitu apa? Dia mentakwil ihatah bermakna ihatatu 'izmatihi wa si'ati ilmihi wa qudrat. Bin Baz mufti bekas mufti Saudi, wa yu'lamu anna tafsiran nisyani bitarki laysa min babi ta'wil walakinnahu min babi tafsirin nisyan fi hadzal maqam bimaknahu al-lughawi. Dan diketahui bahawa tafsir dari nisyan adalah meninggalkan bukan termasuk bab takwil, tetapi dari bab mentafsirkan nisyan dalam tempat ini dengan makna lughawi.
Tambihat fi raddi ala man ta'awwala as-sifat. Semua nukilan di atas memperlihatkan bahawa sangat tidak mungkin orang untuk menghindar atau lari daripada takwil. Impossible seseorang itu lari daripada takwil kerana takwil itu wujud. Kerana kalam yang majazi itu wujud, isti'arah wujud. Okey. Di dalam Al-Quranul Karim. Okey. Takwil dan tafsir. Menurut majoriti ulama tafsir, takwil yang sahih yang makbul dengan tafsir adalah sama. Jadi menurut majoriti ulama tafsir, takwil yang sahih yang makbul dengan tafsir adalah sama. Contoh dia, Imam Sa'lab dan Ibnu Arabi Al-Maliki berkata, At-tafsir wa ta'wil wahidun wa huwa kashful muradi minal mushkil. Tafsir dan takwil adalah satu, iaitu menyingkap maksud dari lafaz yang mushkil. Namun Salafi yang sangat anti terhadap takwil ternyata juga terlibat dalam tafsir. Di Salafi ini yang memang anti terhadap takwil, dia juga terikat dengan tafsir. Pada prinsipnya tidak masalah mahu disebut tafsir atau takwil. Kerana pada dasarnya sama-sama memalingkan dari makna zahir lughawi. Inti dia adalah memalingkan daripada makna zahir lughawi. Dan ucapan Ibnu Utsaimin berikut, menurut saya sudah bagus dan tidak aplikasinya sahaja. Berikut ucapannya, apa dia kata? Yang bagi ayuk lama anna ta'wila inda ahli sunnati laisa madhmuman kullah bal al-madhmumu minhu ma lam yadulla alaihi dalilun. Ini kata-kata Ibnu Utsaimin sendiri. Wa ma dalla alaihi dalilun yusamma tafsiran sawa'un kana ad-dalilu muttasilan bin nasi aw munfasilan anhu. Fasarfu dalili an zahirihi yusamma tafsiran. Fasarfu dalili an zahirihi laisa madhmuman 'alal id. Sebaiknya diketahui bahawa takwil menurut ahli sunnah tidak tercela. Semuanya, tetapi yang tercela adalah ketika tidak ada dalil yang menunjukkannya. Kalau tak ada dalil menunjukkannya, baru tercela. Yang terdapat dalilnya disebut dengan tafsir. Baik dalil tersebut bersambung dengan nas atau terpisah dari. Memalingkan dalil dari zahirnya disebut dengan tafsir. Maka memalingkan dalil dari zahirnya tidak tercela secara mutlak. Okey. Namun bagi yang terlanjur terlibat dalam fanatisme berlebihan, mereka tidak boleh melihat masalah ini dengan insaf, dengan adil dan jernih. Sehingga ketika mereka diajukan takwil-takwil Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahawa yang demikian adalah tafsir bukan takwil. Mereka berselindung di balik tafsir. Saat ditanyakan apa beza takwil dengan tafsir, yang keduanya adalah sama. Tidak memperlakukan sesuai dengan zahirnya atau makna hakikinya, maka mereka tidak boleh memberikan jawapan yang melegakan hati. Mereka tak boleh. Bahkan dari mereka ada yang kukuh berpendapat, selama kalimat sifat tidak diidhafahkan pada lafaz Allah, susunan mudhaf atau mudhaf ilaih, maka kalimat tersebut boleh ditakwil. Ada yang kata macam tu. Ada. Tapi saat ditanya apa keadaan sifat jika demikian, mereka pun diam, tidak menjawab. Adapun bukti bahawa kandungan dari takwil dan tafsir itu sama menurut ulama tafsir adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri dari Ibnu Jauzi. Beliau berkata, ikhtalafal ulama'u hal tafsir wa ta'wilu bima'nan am yakhtalifani. Fadhahaba qaumun yamiluna ila al-arabiyyati ila annahuma bima'nan. Wa hadha qawlu jumhuril mufassirin al-mutaqaddimin. Wa dhahaba qaumun yamiluna ila al-fiqhi ila al-ikhtilafihima. Itu apa? Ulama berbeza pendapat apakah tafsir dan takwil
semakna atau berbeza. Segolongan ulama yang cenderung pada bahasa Arab berpendapat bahawa keduanya adalah satu makna. Ini adalah ucapan majoriti mufassirin masa mutaqaddim. Dan sebahagian ulama yang cenderung pada fikih berpendapat keduanya berbeza. Boleh buka dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Sekarang, okey Ustaz, fine lah. Korang tak gaduh takwil ke, tafsir ke, tak ada masalah. Gaduh lah. Cuba kita bahas. Betul ke takwil itu ditolak oleh semua ulama salaf atau justru ulama salaf juga melakukan takwil? Macam saya kata tadi atau mu'alif sebutkan tadi bahawa Al-Quran itu tak boleh sepi atau mesti terdapat makna majazi. Mesti terdapat ayat yang mengandung makna majazi. Tak dapat nak lari. Sehingga kan mentakwil beberapa ayat dalam Al-Quran adalah perkara yang tak dapat dielakkan. Salaf, maka pembahasan dia takwil pada masa salaf. Salaf adalah masa kegemilangan Islam, di mana ilmu, akhlak dan ketakwaan merupakan hal yang sangat dominan dan sangat terjaga. Sedikit sekali pertikaian akidah ataupun perkara-perkara yang menjurus kepada kesesatan. Oleh kerana itu, di masa salaf, hampir jarang ulama yang secara khusus menulis kitab tentang tasawuf, debat akidah dan lain-lain. Di antara kelebihan masa salaf lagi adalah tidak banyaknya aliran sesat dan faham-faham keagamaan yang menyimpang. Dan inilah yang menjadi sebab utama atau background mengapa takwil sifat-sifat Allah tidak begitu muncul dan dibicarakan. Imam Ibn Jauzi berkata, فَمَثَلُكَ مِثَالُ رَجُلٍ يَقُولُ إِنَّ صَحَابَةَ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَن يَقْصِدُوا مَكَّةَ لَا يَدْخُلْنَ الْكُوفَةَ لَا يَدْخُلَنَّ الْكُوفَةَ فَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَهُمْ لا يدخلن لا يدخلون لا يد جاء فهم لا يدخلوها لأن مقصدهم مكة والكوفة ليست على طريقهم لا لأن دخول الكوفة في حد ذاته بدعة فكذلك هنا فإنهم إن تركوا التأويل فما تركوه لكونه محظورا بل لأن هذه الشبهة والبدعة لم تكن في ذلك الوقت تفتقر إلى تأويل. Perumpamaan adalah seorang berkata, sesungguhnya sahabat ketika hendak menuju Mekah, mereka tidak masuk melalui Kufah. Jadi yang betul ni insya-Allah la yadkhuluna al-Kufah. Ni terbaik tulisannya. La yadkhuluna al-Kufah. Itu yang betul. Betul kan? Mereka tidak masuk melalui Kufah. La yadkhuluna al-Kufah. Mereka tidak masuk Kufah kerana tujuannya adalah Mekah. Dan Kufah bukan jalan mereka. Bukan pula kerana masuk Kufah adalah bid'ah. Begitu juga masalah di sini. Mereka sahabat meninggalkan takwil bukan kerana larangan, tetapi kerana syubhat dan bid'ah tidak ada di waktu itu yang memerlukan takwil. Boleh buka dalam Majlis Ibn Jauzi, page 11. Imam Izzuddin bin Abdissalam berkata, وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي هَذَا يَعْنِي التَّأْوِيلِ بِدْعَةً قَبِيحَةً وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيهِ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَاجِبَةٌ لَمَّا ظَهَرَتْ الشُّبْهَةُ وَإِنَّمَا سَكَتَ السَّلَفُ عَنِ الْكَلَامِ فِيهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِمْ مَنْ يَحْمِلُ كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامَ رَسُولِهِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ ظَهَرَتْ فِي عَصْرِهِمْ شُبْهَةٌ لَكَذَبُوهُمْ
wa ankaru alaihim ghayatal inkar. Faqad radda as-sahabatu was-salafu ala qadariyati lamma azharu bid'atahum wa lam yakunu qabla dhuhurihim yatakallamuna fi dzalika. Membicarakan takwil ini bukan bid'ah buruk, akan tetapi pembicaraan dalam hal ini adalah bid'ah hasanah yang menjadi wajib ketika syubhatlah muncul. Adapun salaf diam dari membicarakannya lantaran di masa mereka tidak ada yang memaksudkan kalam Allah dan kalam Rasulnya pada yang tidak boleh dimaksudkan. Andai di masa mereka ada syubhat, tentu mereka akan mendustakan mereka dan ingkar terhadapnya dengan sangat ingkar. Dan sahabat serta salaf menolak qadariyah ketika muncul bid'ah mereka. Sebelum itu mereka tidak pernah membicarakannya. Imam Ibn Adi Asy-Syami berkata, wa hadha alladhi daraja alaihi salaf qabla zuhuril ahwa'i wa tasha'ahu al-arah falamma zaharat al-bid'ah wa intashara fin nas at-tashbih wa ta'til fazi'a ahlul haqqi ila ta'wil. Dan inilah yang mengikuti ulama salaf sebelum munculnya aliran-aliran sesat dan bercabang-cabangnya pendapat-pendapat keagamaan. Maka tatkala bid'ah bermunculan dan tashbih serta ta'til tersebar di tengah-tengah manusia, maka ahli kebenaran terpaksa melakukan takwil. Okey. Walaupun demikian, dalam catatan banyak kitab, beberapa ulama salaf juga ada yang takwil ayat dan hadis sifat mutasyabihat. Dan mazhab Hambali juga mengakui tentang itu. Bahkan mereka menjadikan salaf sebagai kaedah mazhab mereka. Al-Hafiz Ibn Abdul Razak bin Rizqullah Ar-Ras'ani Al-Hambali berkata, wa qaidatu madhhabi imamina fi hadzal bab ittiba'u as-salafi as-salih fama ta'awwalna wa ma sakatu anhu sakatna anhu mufawwidina ilmahu ila qailihi munazzahina Allah amma la yaliqu bi jalalihi. Kaedah mazhab imam kami iaitu Ahmad bin Hanbal dalam bab ini adalah mengikuti salafus salih. Maka yang mereka takwil, kami mentakwilnya. Dan mana yang mereka diam, kami juga diam dengan mentafwid ilmunya kepada pengucapnya. Serta menyucikan Allah dari yang tidak layak terhadap keagungannya. Boleh buka dalam Rumus Al-Kunuz di Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, Juz 7. Contoh-contoh salaf. Contoh-contoh takwil yang dilakukan oleh ulama salaf. Jadi, tadi kan saya sebut, kalau ulama salaf pilih takwil macam mana? Ini yang saya pernah tanya ke Syekh Belafraj. Dia pun mengaku, kata betul, ulama salaf mentakwil. Dia kata betul. Dan ini tak boleh tolak. Dan siapa yang kata tak ulama salaf sebenarnya menolak takwil secara mutlak, itu tak betul. Imam yang pertama, Imam At-Tabari. Qala jama'atun minas sahabati wat tabi'in min ahli ta'wili ya'du an amri syadidin. Yaitu sejumlah sahabat dan tabi'in dari kalangan ahli ta'wil berkata, terlihat dari perkara yang keras. Ya'du an amri syadidin. Terlihat dari perkara yang keras. Boleh buka dalam tafsir atau At-Tabari. Yaitu min ahli ta'wil. So, inti dia jama'atun minas sahabati wat tabi'ina min ahli ta'wil. Jadi ada di kalangan mereka adalah ahli ta'wil. Demikian itu saat At-Tabari menjelaskan makna ayat yauma yukshafu an saqin. Jadi mentakwil yabdu an amri syadidin. Itu. Jadi pada hari dibuka dari sak. Akan nak kata Allah ada sak. Dan itu menunjukkan bahawa At-Tabari menyesahkan takwil salaf atau sahabat dan tabi'in. Al-Hakim menceritakan tentang takwil Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu su'ila an qawlihi azza wa jalla yawma yukshafu an saq. Qala idza khafiya 'alaykum syai'un minal Qur'ani faqtahuhu fi syi'ri
فإنه ديوان العرب. قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة. هذا حديث صحيح الإسناد. Yaitu apa? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang firman Allah, artinya hari dibuka dari Sab. Dia berkata, jika samar atas kalian sesuatu dari Al-Quran, maka carilah dari syair kerana sesungguhnya itu catatan orang Arab. Ibnu Abbas berkata, ini adalah hari kesediaan dan malapetaka. Ini adalah hadis sahihul Islam. Jadi apa? Yauma yukshafu an sa'ah, mereka sendiri takwil. Jadi mentakwil dengan apa? Maksudnya hari yang kurab wa syiddah. Hari yang yaitu yang berat lah. Dan mereka menisbahkan takwil itu di kalangan sahabat dan tabi'in, ahli takwil. Termasuk Imam Ibnu Abbas, sahabat. Ini kena faham. So mereka boleh pula takwil. Dan kaedah takwil tidak semudah kat sini. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, "Idza khafiya 'alaikum syai'un min al-Qur'an fattaquhu fi asy-syar'i. Fa innahu diwanul 'arab." Maka kena kembali kepada syair. Ini yang kita buat. Contoh dia, istawa Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Istawa maksudnya istaula. Kerana apa? Ada syair istawa. Istawa Bishrun atau Basharun fil Iraqi bidamil mihraqi yang tu. Anda lupa syair dia. Bidamil mihraqi. Bila saifin wa damil mihraqi, dengan tanpa ada pedang dan juga darah yang berpercikan. Jadi istawa bermakna istaula. Diambil daripada penari syair Arab. Az-Zahabi dalam talkhisnya juga mensahihkan hadis. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menukil penilaian Hasan Al-Baihaqi sebagai berikut. Makna qauli Ibn Abbas anna Allah yakshifu an qudratihi allati tadhharu biha shiddatu wa asnada Al-Baihaqi al-asar al-madhkura an Ibn Abbas bisanadaini kullun minhuma hasan. Makna ucapan Ibn Abbas adalah bahawa Allah membuka dari kudrahnya yang dengannya muncul malapetaka. Al-Baihaqi memberikan sanad athar yang telah disebutkan dari Ibn Abbas dengan dua sanad yang setiap satunya adalah hasan. Boleh buka dalam Fathul Bari, juz 8, surat 664. Lalu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Haddatsani Aliyun qala sana Abu Salih qala haddatsani, yaitu Muawiyah, an Aliin an Ibni Abbas qauluhu was-samaa'a banaynaha bi'aidi yaqulu biquwwati. Imam Ibn Abbas juga mentakwil bi'aidi dengan aidiku quwwatin. Ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Apa dia kata? Ali menceritakan kepadaku, dia berkata, Abu Saleh menceritakan kepadaku, dia berkata, menceritakan kepadaku Muawiyah dari Ibnu Abbas, firman Allah, was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Ibnu Abbas berkata dengan kekuatan, bi'aidin yaqulu biquwwah. Mujahid an-Mujahidin qauluhu bi'aidin qala biquwwatin. Dari Mujahid firman Allah bi'aidin, dia berkata dengan kekuatan. Tafsir Tabari juz 22. Mujahid pun juga melakukan sama. Syu'bah bin Mansur. Haddatsana Ibnu Musanna. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Mansur annahu qala fi hadhihi al-ayati was-samaa'a banaynaha bi'aidin. Menceritakan dari Mansur bahawa ia berkata dalam ayat ini was-samaa'a banaynaha bi'aidin, dia berkata dengan qala biquwwatin, iaitu dengan kekuatan. Tafsir takwil juga. Ini bukan tafsir, ini takwil. Bi'aidin, banaynaha bi'aidin, jelas-jelas menyandarkan tangan
kepada domir na. Mana na? Na tu kami atau muazzam nafsah, iaitu Allah SWT. Langit yang kami bina. Biaidin dengan aid. Biaidin kalau diterjemahkan literal dengan tangan-tangan kami. Lebih kurang macam itulah. Yang akhirnya orang mengatakan Allah ini, di kalangan golongan musyabiah, Allah ada tangan dengan makna jawareh. Sama seperti yadullahi fawqa aydihim. Tapi Syu'bah bin Mansur memilih untuk mentakwil qala biquwwatin. Qatadah berkata, haddatsana Bishrun, maaf. Haddatsana Bishrun, nama orang. Qala haddatsana Yazid. Qala haddatsana Sa'id an Qatadah. Was-samaa'a banainaha bi'aidin ay biquwwatin. Menceritakan kepadaku Bishr. Dia berkata, Yazid menceritakan kepadaku. Dia berkata, aku diceritakan oleh Sa'id dari Qatadah. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dia berkata dengan kekuatan. Sufyan Ats-Tsauri. Haddatsana Ibnu Humaid. Qala haddatsana Mahran an Sufyan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Qala biquwwatin. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, dia berkata Mihran menceritakan kepadaku dari Sufyan was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dia berkata qala biquwwatin, iaitu dengan kekuatan. Juga dalam kitab tafsir atau tak boleh nak lari tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wa hadirat Allah, adik-adik semua, bahawa ta'wil dalam Al-Quran ni tak boleh nak lari. Okey. Sikit lagi. Kita berhenti dekat Ahmad bin Hanbal. Sufyan Ats-Tsauri pula berkata, haddatsana Ibnu Humaid. Ibnu Humaid qala haddatsana Mihran an Sufyan was-samaa'a banainaha bi'aidin qala biquwwatin. Juga sama. Tafsir At-Tabari. Imam Al-Bukhari pula. Wa amma dhahaku al-madhkuru fil khabari faqad rawa al-Farbari an Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah annahu qala makna ad-dhahaki fihi ar-rahman. Fihi ar-rahman. Jadi apa? Dahak yang telah disebut dalam khabar benar-benar telah meriwayatkan Imam Farbariyu daripada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah annahu, bahawa dia berkata makna dahak di sini fihi ar-rahmah, adalah dengan makna rahmat. Ini contoh dia Imam Bukhari. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Sebab itu kena ngaji, insya-Allah suatu saat kita buat daurah, iaitu daurah dia kitab dalam bahasa Arab lah. InsyaAllah kita buat daurah dengan Majlis Taklim An-Nur dengan Isra' di UIA, iaitu mensyarahkan kitab nama dia Mushkilatul Bukhari. Ta'wilul Mushkilatil Bukhari, iaitu bagaimana cara untuk mentakwil, bukan cara, iaitu beberapa takwilan terhadap muskilat yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Insya-Allah. Karangan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu anhu. Al-Bukhari juga berkata, kullu syai'in halikun ila wajhah illa mulkahu. Setiap sesuatu pasti hancur kecuali wajah Allah. Lalu maksudnya kecuali kerajaan Allah. Illa mulkahu. Wajhahu tidak dimaknakan wajah, tapi dimaknakan dengan mulkahu, kerajaan Allah. Iaitu boleh buka dalam Sahih Bukhari. Hadirin wa hadirat abizakumullah, sekarang dah jelas bahawa Imam Bukhari pun melakukan takwil. InsyaAllah pada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal kita akan melanjutkannya pada pertemuan besok hari. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang.
Ada tak ada? Kalau tak ada, saya tutup pertemuan ini. Okey. InsyaAllah, aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.